Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Salawatullahi wa salamuhu haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba', kita teruskan lagi pengajian kita dalam Muqaddimah Al-Ajurumiyah dalam babul i'rab. Bahagian yang pertama ar-raf'u. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Kita dah bincangkan yang pertama, fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a al-ismi al-mufradi wa jam'i at-taksiri wa jam'i al-muannath as-salimi wal fi'li al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Ini kita dah ambil minggu lepas. Dhammah menjadi alamat bagi rafa', di mana kita boleh kata kalimat tersebut merupakan kalimat marfu'ah bila kita dapati dalam kalimat tu ada tanda rafa'. Yang pertama pada isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir, yang ketiga pada jamak muannas salim, yang terakhir pada fi'il mudhari' yang tidak berhubung di akhirnya sesuatu. Tak berhubung dengan alif tasniyah, tak berhubung dengan waw jamak, tak berhubung dengan ya muannatsah mukhatabah, tak berhubung dengan nun niswah dan tak berhubung dengan nun taukid. Tak kiralah fi'il mudhari' itu sahih akhir ataupun mu'tal akhir, ketika dia rafa' alamatnya adalah dhammah. Jadi kalau tengok mana-mana isim ataupun mana-mana fi'il yang diakhiri dengan dhammah, confirm kalimat tersebut marfu'ah. Sebab dhammah tak ada menjadi alamat bagi nasab, tak ada menjadi alamat bagi khafat, tak juga menjadi alamat bagi jazam. Tapi kalau contohnya fathah ada jadi alamat bagi nasab, ada juga jadi alamat bagi khafat. Begitu juga sebaliknya kasrah, walaupun kasrah alamat asal bagi khafat, tapi kasrah juga adalah alamat furu' bagi nasab. Tapi kalau jumpa dhammah baris hadapan, confirm dia adalah marfu'. Kalimat tersebut marfu'ah, tak ada ihtimal yang lain kecuali kalau kalimat tersebut mabni. Bila mabni tak masuklah, sebab kita bincang al-mu'rabat. Itu yang pertama yang kita dah bincang minggu lepas. Kita tinggal 3 lagi alamat furu'. Setiap bahagian rafa', nasab, khafat dan jazam, dia ada satu alamat asal, kemudian yang seterusnya adalah alamat furu'. Jadi rafa' ada 4 alamat. Jadi alamat asalnya 1, alamat furu'nya 3. Berbaki waw, alif dan nun. Kalau mengikut kotak yang kita isi 10 mawadhi'ul i'rab, kita dah isi 6 kotak. Walaupun dia sebut 4 dalam dhammah, bila kita isi kita dapat 6. Sebab ada isim mufrad, kita ada jamak taksir, kita ada jamak muannas salim, kita ada fi'il mudhari'. Di sebalik isim mufrad dan jamak taksir tersirat ismul ladzi la yansharif. Sebab dalam perbahasan rafa' tak membezakan di antara isim mufrad tu munsharif atau tak munsharif, jamak taksir tu munsharif atau tak munsharif, semuanya rafa' dengan dhammah. Dan di bawah fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai' tersirat fi'il mudhari' mu'tal akhir. Sebab fi'il mudhari' mu'tal akhir ketika dia tak bersambung dengan alif, ketika tak bersambung dengan waw, ketika tak bersambung dengan ya, juga rafa' dengan dhammah. Jadi kotak tu kita dah isi 6. Daripada 10 mawadhi'ul i'rab kita dah isi 6 dengan tanda dhammah. Berbaki 4 lagi yang perlu ditandakan dengan alamat yang lain yang kita panggil sebagai alamat furu'. Okay. Alamat furu' yang pertama adalah waw. Qal wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Waw menjadi tanda bahawasanya kalimat tersebut adalah kalimat yang marfu'ah. Juga adalah alamat furu' yang khas bagi dhammah. Waw pada jamak muzakkar salim dan pada isim 5. Sebab apa? Waw tak akan jumpa dalam nasab, waw tak akan jumpa dalam khafat. Yang akan jumpa dalam nasab dan khafat kita ada alif, kita ada ya. Kita ada ya yang berulang. Tapi waw tak. Waw khusus untuk rafa'. Bila jumpa je waw, waw memang menjadi alamat rafa' bagi 2 tempat, jamak muzakkar salim dan isim 5. Maksudnya dalam kotak tadi kita dah isi 6, kita tambah 2 lagi, yang ke-7 dan yang ke-8. Jamak muzakkar salim isikan dengan huruf waw, begitu juga dengan al-asma'ul khamsah isikan dengan huruf waw. Apa dia al-asma'ul khamsah? Wahya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhumalib.
Lirrafi arba'u alamat, bagi rafa ada 4. Yang pertama kita dah bincang lepas Allah. Ini kita masuk yang kedua, ketiga dan keempat. Lirrafi arba'u alamat, ad-dhammatu wal waw. Ad-dhammah 4 tempat, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Kalau kita nak isi kata dia boleh jadi 6. Wa amma al-waw fatakunu alamatan lirrafi fi mawdi'aini jam'i mudzakkar salim. Al-asma' al-khamsah. Tawassin al-asma' as-sittah. Di dalam al-majrurnya al-asma' al-khamsah. Waw menjadi tanda bagi kalimat tersebut rafa' pada dua keadaan. Kalau kalimat tersebut hakikatnya adalah jamak muzakkar salim ataupun isim bina. Isim bina nanti ada perbincangan. Apa dia jamak muzakkar salim? Kita bincang sebelum ni. Madalla ala akthara min asnaini bi ziyadatin fi akhirih salihin litajrid anhu. Salihun litajrid anhu wa atfi mislihi alaih. Kalau dia benda yang menunjukkan lebih daripada dua dengan berlaku penambahan pada akhirnya, yang mana penambahan tadi boleh kita buang. Salihun litajrid anhu wa atfi mislihi alaih. Itu takrif jamak muzakkar salim. Ada dalam syarah Madalla ini ziyadatin fi akhirih salihun litajrid wa fi mislihi ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد عنها وعطف مثله عليه. Jadi perkataan yang menunjukkan lebih daripada dua dengan berlaku penambahan di akhir kalimah. Yang mana penambahan tadi salihun litajrid, boleh kita buang. Bila kita buang ada maksud dan boleh kita atafkan kalimat tersebut dengan kalimat yang sama. Apa maksudnya? Contoh kita kata al-muslimuna. Muslimuna ni maksudnya ramai orang Islam. Macam mana kita tahu dia ramai? Dengan berlaku penambahan waw dan nun. Waw dan nun tadi boleh dibuang. Termasukkan dengan salihun litajrid, boleh dibuang. Apa yang dimaksudkan boleh dibuang? Kalau buang ada maksud. Jadi al-muslim wa atfu misli alaih. Okey, daripada kita sebut al-muslimuna, kita boleh sebut al-muslimu wal muslimu wal muslimu. Jadi masukkan yang takrif jamak muzakkar salim. Perkataan yang satu berlaku penambahan, yang mana penambahan tadi boleh dibuang. Kalau kita buang, kita kena atafkan kalimat sama berulang-ulang. Pada al-muslimun, bila kita buang waw, kita akan sebut al-muslimu wal muslimu wal muslimu. Ibarat penambahan ini adalah ganti daripada kalimat yang sama diulang-ulang. Itu takrif jamak muzakkar salim. Paling senang sekali penambahan waw ni dan diam. Ini takrif yang didatangkan oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid dalam syarah. Okey, kalau jamak muzakkar salim dalam ayat tiba-tiba dia berada dalam wazifah marfu'an. Tak bincang lagi apa marfu'. Contohnya dia jadi fa'il, jadi mubtada, jadi khabar, jadi isim kana. Ada tujuh isim yang dalam keadaan marfu'. Dia akan alamat rafu'nya adalah waw. Untuk tingkat tahu ni kita ambil semua contoh fa'il dia. Ja'a al-muslimun. Ja'a fi'lul madhi, al-muslimuna kita kata fa'il marfu'un alamat rafihi al-waw li'annahu jam'ul muzakkar salim. Jamak muzakkar salim tak ada apa-apa syarat. Bila nampak jamak muzakkar salim dalam wazifah rafa', jadi fa'il, jadi mubtada ataupun khabar, alamat rafa'-nya adalah waw. Terus itu fa'il ataupun mubtada ataupun khabar marfu'un wa alamat rafihi al-waw. Dalam macam syarah disebut wa nunu iwadun 'an tanwin. Takut apa? Kata perbincangan nahu pada akhir kalimah yang kita bincangkan. Nahu perubahan di akhir kalimah. Tapi kenapa dalam jamak muzakkar salim kata alamat ni waw? Waw bukan akhir kalimah. Akhir kalimah adalah nun. Nun ni pada hakikat. Nun ni pada hakikatnya adalah ganti daripada tanwin. Al-muslimuna asal muslimun. Muslimun. Jadi nun tu menepati tanwin yang ada ketika mufrad.
Okey, sekarang ni di akhir kalimah huruf mim dan baris. Ibarat nun tu adalah satu juzuk daripada baris dia. Jadi tetap waw tu masih kita panggil akhir kalimah. Tak nampak. Kenapa tak nanu ni nun dia berubah tak? Dia i'rab dia dengan huruf nun tu asalnya nun tu hanyalah ganti daripada tanwin yang ada ketika mufrad. Jadi alamat i'rab untuk jamak muzakkar salim adalah perkara yang berada sebelum nun. Yang akan sama ada waw ataupun ya. Dua je. Ya ketika nasab dan khafat, waw ketika rafa'. Kita tak masuk lagi lah nasab dan khafat. Bila dapat jamak muzakkar salim ketika marfu', alamat rafa'nya adalah waw. Boleh? Tanpa ada apa-apa syarat lah. Terus dia akan seperti mana dalam dhammah kita ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari' tanpa syarat. Lepas kita nak bincang yang tempat yang kedua, al-asma' al-khamsah. Okay, al-asma' al-khamsah kata wahya, abuka, wa akhuka, wa hamuka, ada yang bariskan wa hamuki, wa khudaka, wa jumalik. Dalam kitab-kitab lain dia akan sebut abun, akhun, hamun. Dia akan sebut dengan ifrad. Abun, akhun, hamun, famun dan zu. Tapi dalam al-ajrumiyah sebab dia nak ringkaskan, dia terus datangkan contoh yang mencukupi syarat. Sebab apa? Isim lima ni memang lima ni lah. Abun, akhun, hamun, famun. Fu ni asalnya famun, mula. Tapi sekali zu. Okay, jadi asalnya dia ayat dia abun, akhun, hamun, famun, zu. Tapi lima perkataan ni kalau dia nak i'rab dengan i'rab seperti isim lima, dia ada syarat. Di al-asma' al-khamsah dia kekal dengan nama abun ni kita panggil isim lima, akhun ni kita panggil isim lima. Tapi macam mana ketika dia rafa'nya alamat waw, ketika nasabnya dengan alif, ketika khafat dengan dia cukup syarat. Jadi al-ajrumiyah dia terus datangkan ayat yang mencukupi syarat. Maksudnya tersirat di sebalik abuka, akhuka syarat-syarat yang dikehendaki. Tapi dalam kitab-kitab atas dia akan sebut abun, akhun, hamun. Jadi dia akan sebutkan syarat-syarat untuk beramal ber'irab dengan i'rab isim ni. Dia ada 4 syarat umum. Syurut dengan syarat. Dia bagi ada syurut ammah, ada syurut khasah. Syurut umum maksudnya pada kebanyakan perkataan, pada abun, akhun, hamun. Dan pada yang lain maksudnya syurut umum. Yang pertama, antakuna mufradatan. Mestilah kalimat-kalimat ni kekal dalam keadaan mufrad. Maksudnya abun jangan jadi aba, jangan jadi abawani, jangan jadi musanna, jangan jadi jamak. Kata-kata ni kekal dalam keadaan mufrad. Itu syarat yang pertama untuk dia rafa' dengan waw. Maksudnya abun, akhun kena dengan akhun, hamun kena dengan hamun. Tak boleh jadi abau, boleh jadi akhun yang makna ikhwah. Tak begitu. Sebab apa? Kalau abun jamak dia abau, dia akan jadi jamak taksir. Jadi i'rab dia sama dengan jamak taksir. Maksudnya kalaulah kalimat ni keluar daripada keadaan mufrad, kalau dia jadi musanna dia akan i'rab dengan i'rab musanna. Kalau dia jadi jamak taksir dia akan jadi i'rab dengan i'rab jamak taksir. Macam tu. Kalaulah dia jadi jamak muannas muzakkar salim contohnya, dia akan jadi i'rab jamak muzakkar salim. Bila dia keluar daripada keadaan mufrad, dia tidak lagi i'rab dengan i'rab isim lima. Tapi walaupun hakikat perkataan tersebut masih isim lima, tapi kita akan cakap dia isim lima tapi tak i'rab dengan isim lima sebab tak cukup syarat. Itu syarat yang pertama. Antakuna mufradatan. Hendaklah kekal kalimat-kalimat ni dalam keadaan mufrad. Jadi seorang ayah, seorang saudara dan seterusnya. Tak nak bagi jadi musanna, tak nak jadi jamak. Tak kira lah jamak apa sekali. Yang kedua, antakuna mukabbaratan. Mestilah kalimat-kalimat ni kekal dalam mukabbar. Ini perbahasan dalam syarah. Dalam syarah ada satu perbahasan yang dinamakan tasghir. At-tasghir. Kita kecilkan satu ayat, satu kalimah dengan tujuan tertentu. Kebiasaannya menghina ataupun nak kata dia tu kecil. Contohnya kita kata kitab, kita nak kecilkan kitab, dia nak sebut putai pun. Dia kata kitab, kalau tak ada kitab ni beberapa wilayah dia akan sebut putai pun, kitab yang kecil. Tasghir ni ibarat kalau kita nak buat ayat biasa, kita tambah sorry belakang.
Daripada kita sebut abun sorry, kita sebut ubayyu, jadikan atas wazan fu'ailun. Itu perbahasan dalam sharaf bagi at-tasghir. Okey, jangan, maksudnya antakuna mukabbarah ni mestilah perkataan tu kekal dalam keadaan asal, jangan ditasghirkan. Apa maksud tasghir? Kalimat tadi kalau kita jadikan dia kecil, ayat asal contoh kita abun sorry, daripada kita sebut abun sorry adalah perbahasan sharaf, kita singkatkan kita ubayyu. Ubayyu tu maksudnya dia nak kata ayah kecil lah, mungkin badan dia kecil. Contohnya nak, daripada kita kata akhun sorry, kita nak kata dia tu kecil, bukan akhun sorry adik, tak. Akhun yang ada badan dia kecil, dia kata ukhayyu. Dia ada wazan dia fu'ailun. Kalaulah kalimat tersebut ditukarkan atas wazan fu'ailun, dipanggil at-tasghir. Ketika tu dia tidak i'rab dengan i'rab isim lima, tapi dia akan i'rab dengan harakah biasa. Ubayyu rafa' dengan dhamma, ukhayyu rafa' pun dengan dhamma. Maksudnya apa? Antakuna mukabbarah, bukan kalimat tu besar. Kalimat tu duduk dalam keadaan asal, jangan ditasghirkan atas wazan fu'ail dengan hurairah. Atau wazan fa'il tu sebut bagi tasghir. Utai apa benda pun boleh kita nak jadikan wazan tasghir. Kalaulah kalimat tu sulasi, dia fu'ailun. Kalau rupanya dia akan jadi fu'ailun. Okey. Yang pertama mesti mufrad, yang kedua jangan ditasghirkan. Yang ketiga, antakuna mudhafatan. Mestilah lima isim ni diidhafatkan kepada sesuatu perkara yang lain. Mestilah mudhaf. Tak nak jangan tu orang kata hadza abun, hadza akhun, hadhi hamun. Tak nak kalau kita kata hamun, akhun, abun, ketiga tu i'rabnya dengan harakah. Contoh kita kata ja'a abun, itulah ja'a abun. Itu kita i'rab fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kalaulah dia tidak mudhaf, mudhaf ni mudhaf ilaih, dia tidak ada idhafat selepasnya, tak kira lah mudhafun ilaih itu dhamir ataupun isim zahir. Mungkin kita boleh kata abuka, kita boleh kata Abu Muhammadin. Kita boleh idhafatkan kepada isim zahir, boleh juga nak idhafatkan kepada isim dhamir, bebas. Asalkan mudhaf, asalkan idhafat. Jangan kalimat tersebut sebiji abun. Ketika dia abun, kalau dia nasab pun aban, kalau dia khafat pun abil, dia takkan i'rab dengan huruf. Itu syarat yang ketiga. Mestilah lima kalimat ni dalam keadaan idhafat. Yang terakhir, antakuna idhafatuha li ghairi ya'i al-mutakallim. Hendaklah idhafat tersebut selain daripada ya. Tanah abi, tanah akhi, tanah hamim, tanah fi, begitulah. Itu tak masuk. Sebab apa? Kalaulah abun kita idhafatkan kepada ya, dia akan jadi abi. Akhun dia akan jadi akhi, hamun dia akan jadi. Semua tu dia tidak akan i'rab dengan waw, tetapi dia akan i'rab dengan apa? Harakah muqaddarah pada huruf sebelum ya. Kemudian kita ada bincang dalam i'rab, kita ada zahir, kita ada muqaddar. Muqaddar kita ada mana amil zuhuriha at-ta'azzur, kita ada mana amil zuhuriha as-siqal, kita ada mana amil zuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Bi harakatil munasabah ni apabila kalimat tersebut bersambung dengan ya. Tak kira lah kalimat apa, hatta ke isim lima sekalipun, bila dia bersambung dengan ya, ketika tu i'rabnya adalah dengan harakah. Harakah semua adalah harakah asli. Jadi dia i'rab dengan dhammah, tapi dhammah tersebut muqaddarah. Contoh kita kata ja'a abi, kita akan i'rab abi fa'il marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah al-muqaddarah ala ma qabla al-ya, mana amil zuhuriha ishtighalul mahal bi harakati al-munasabah. Boleh? Maksudnya dia kena idhafat selain daripada ya. Jadi matan al-ajurumi dia tak sebut syarat ni, tapi dia datangkan wal asma'ul khamsah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zumalin. Jadi dia datangkan contoh yang mencukupi keempat-empat syarat. Abu, akhu, hamu dan seterusnya ni mufrad dan tidak ditasghirkan, diidhafatkan, dan idhafat tersebut bukan kepada ya tapi pada ka. Jadi nak kata ini contoh-contoh yang cukup syarat. Jadi kalau jumpa ja'a abuka, kita akan i'rabkan abuka sama macam i'rab jamak muzakkar salim, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu min al-asma'il khamsah. Kalau nak sempurnakan abu mudhaf, sebab dia mesti mudhaf. Selepasnya wal kafu mudhafun ilaihi. Yang sempurnanya kita akan bincang al-kafu dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathi
fi mahalli al-jarri mudhafun ilaihi. Sebenarnya tersebut wal kafu mudhafun ilaihi. Okay, jadi waw menjadi tanda bagi rafaq bagi dua tempat ni lah. Jamak muzakkar salim tanpa syarat, isim 5 dengan syarat. Tapi jamak muzakkar salim tu sendiri ada syarat untuk nak bina jamak muzakkar salim. Tapi bila dia tu dinamakan jamak muzakkar salim, kesemuanya akan rafaq dengan waw. Tapi isim 5 ni untuk dia i'rab rafaq dengan waw mesti mencukupi 4 syarat. Okay, ini dipanggil sebagai syurut ammah. Ada syurut khasah untuk zu dan fu ni kita akan baca dalam syarah. Fu ni asal dia famun. Dia kata mesti di antara syarat yang khas untuk fu ni jangan ada mim. Kalau dia kembali balik pada asal dia famun, ketika tu dia akan i'rab macam isim mufrad biasa. Tapi kalau dia hanya i'rab jadi isim 5 apabila tidak ada mim. Mim tadi diganti dibuang. Sebab famun tu boleh dibuang bagi jadi tinggal huruf fa. Jadi ketika tu dia akan i'rab dengan isim 5. Begitu dengan zu. Zu ni di'arabkan dengan isim 5 apabila zu tadi dengan maksud sahib. Maksudnya dia kata zu malin, maksud sahibu malin. Zu baitin, sahibu baitin. Selagi mana zu tadi dengan maksud tuan, tuan yang memiliki tuan, ketika tu baru dipanggil isim 5. Kalau maksud dengan isim mausul, ketika tu dia bukan isim 5. Itu yang kita baca dalam syarahan. Okay, itu waw. Jadi dalam mawadhi' al-i'rab yang 10, dhammah kita isi 6 tempat dengan kotak. Waw kita isi 2 tempat, jamak muzakkar salim dan isim 5. Seterusnya kita ada alif. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirrafi fi tasniyati al-asma'i khassatan. Hanya pada tasniyah sahaja. Tasniyah ataupun nama lain al-musanna. Sama ada sebut ism tasniyah ataupun al-musanna. Jadi kalau kalimat tersebut musanna, apa musanna kita bincang takrif dia? Ma dalla ala ithnaini aw isnataini bi ziyadatin fi akhirih. Benda yang menunjukkan dua, lelaki ataupun perempuan dengan berlaku penambahan pada akhirnya. Sama juga dengan jamak muzakkar salim. Penambahan tadi boleh dibuang. Kalau kita buang, kita akan atafkan kalimat tersebut. Jadi kalau kita kata Az-Zaidani, berlaku penambahan alif dan nun. Kalau kita buang, ibarat kata Zaidun wa Zaidun. Kita atafkan kalimat yang sama apabila kita buang huruf tambahan tadi. Okey, itu takrif isim musanna kita bincang dalam maudhu'. Okay, isim musanna ketika dia rafa', kalau kita jumpa dalam ayat wazifahnya dia jadi fa'il contohnya, ataupun dia jadi mubtada' dan sebagainya, alamat rafa'nya adalah alif. Kita najaha at-talibani. Najaha at-talibani. Najaha fi'il madhi, at-talibani fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif. Dalam syarah, mana-mana alamat selepas dhammah dia akan sebut wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anil dhammah. Wa alamatu raf'ihi al-alif niyabatan 'anil dhammah. Sebut apa? Sebut pun tak masalah. Kalau sebut pun mana kata semua itu adalah alamat furu' sahaja. Wa alamatu raf'ihi al-alif annahu minal musanna. Najaha talibah, ini alif ni lah yang merupakan alamat bagi kalimat tersebut. Nak sempurnakan wa nunu iwadun anit tanwini fi al-mufradi. Nun tu ganti daripada tanwin. Sebab tak ada kalimat musanna, tak ada kalimat jamak yang kita akan buat tanwin pada akhir dia. Sebab nun tu adalah ganti daripada tanwin tersebut. Jadi kotak yang ke-9 yang perlu diisi adalah al-musanna, isi dengan huruf alif lah. Maksudnya kita ada 9 tempat. 6 tempat kita isikan dengan dhammah, 2 tempat kita isikan dengan waw, 1 tempat kita isikan dengan alif, iaitu isim musanna. Dan terakhir kita ada an-nun. Wa amma an-nun fatakunu alamatan lirraf'i. Dua panjang, banyak singkatannya adalah al-af'al al-khams. Fi'l al-mudhari alladhi idza ittasala bihi alif tasniyah aw waw jama'ah aw ya al-muannasah al-mukhatabah. Singkatannya adalah fi'il yang 5 ataupun ada yang sebut sebagai istilah al-amsilah al-khamsah. Fi'il yang mudhari, tak kira lah fi'il. Bila sebut dia fi'il al-af'al al-khamsah,
Al-af'al khamsah ni maksudnya fi'il mudhari' yang bermaksud dua orang ataupun jamak ataupun seorang perempuan yang dituju, mukhatabah. Di tiga keadaan. Tapi tak kira lah dua orang tu lelaki atau perempuan, tak kira lah kamu ataupun mereka. Begitu juga dengan waw. Tak kira lah waw tu waw memang lelaki sajalah, tak ada perempuan. Waw tu tak kira lah kamu ataupun mereka. Maksudnya ada banyak keadaan. Tapi ada 5 lafaz. Sebab tu dipanggil al-af'al al-khamsah. Minggu lepas kita dah tulis tasrih 14. Daripada tasrih 14 tu kita dapat 7 kalimat yang termasuk dalam al-af'al al-khamsah. Maksudnya dalam tasrih, kalau kita kira kita akan dapat 7. Tapi ada 2 yang berulang. Taf'alani berulang 2 kali. Itu juga dengan taf'aluna berulang. Taf'aluna atau ada yang yaf'alani itu berulang 3 kali. Taf'alani berulang 3 kali. Jadi dia akan jadi 5 lafaz. Dia akan ulang yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dan taf'alina. Jadi 5. Jadi mana-mana yang dalam tasrif menepati dengan wazan ni, tak kira apa-apa maksudnya. Sebab kalau kita kata, kalau kita ambil ta'arif tasrif yadribu, dari yadribu, yadribani, dah jumpa sekali kan, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, tadribna. Lepas kita ada tadribu, tadribani, ulang sekali lagi, tadribuna. Kita ada tadribina, tadribani. Maksudnya ada yang taf'alan itu ulang semuanya 3 kali lah. Itu yang akan jadi 7. Tapi ulang dari segi lafaz dia ada 5. Mana-mana yang menepati tasrif ni, maksudnya fi'il mudhari' itu bersambung dengan alif, bersambung dengan waw ataupun bersambung dengan ya. Ya yang bermaksud kamu seorang perempuan, kamu seorang perempuan yang membaca, kamu seorang perempuan mengumpul dan seterusnya. Dia akan i'rab, alamat i'rabnya adalah kekal nun. Huruf nun tu kekal. Sebab apa? Dalam nasab dan dalam jazam nanti alamatnya adalah hazaf nun. Maksudnya alamat rafa' dia adalah kekal nun tersebut. Bila sebut al-af'al al-khamsah, sebab kita ada kotak 10 mawadi' kan. Bila sebut je al-af'al al-khamsah, kena buang fi'il sahih ataupun fi'il mu'tal. Tak kira. Fi'il mudhari' sahih akhir dan fi'il mudhari' mu'tal akhir kita bincang sebelum dia jadi af'al al-khamsah. Sebelum bersambung dengan alif, sebelum bersambung dengan waw, sebelum bersambung dengan ya. Bila bersambungnya dengan alif, bersambungnya dengan waw, bersambung dengan ya, tak kira lah dia sahih akhir ke, dia mu'tal akhir ke, dia tetap namanya af'al al-khamsah. Dan dia akan i'rab seperti af'al khamsah. Kita ada yang sahih akhir, contohnya yadribu. Tak ada contoh mu'tal akhir, kita kata yarmi. Tak kira lah dua-dua keadaan ni, kalau bersambung dengan alif, waw dan ya mukhatabah, ketika tu rafa'nya dengan kita apa-apa fi'il mudhari'. Contoh fi'il kita ambil contoh yang tak masuk lam, contoh yang tak masuk lam lah. Al-muslimuna, contohnya yusalluna. Yusalluna ni fi'il mudhari'. Akhir ke mu'tal akhir? Yusalluna, dia punya asalnya apa? Yusalli lah. Salla, yusalli. Akhirnya rafa yusalli. Rofiya lah. Maksudnya dia fi'il mudhari' mu'tal akhir. Okay, tapi dalam bila dia bersambung dia dengan alif, bersambung dia dengan waw, bersambung dia dengan ya, kita tak bincang lah mu'tal akhir. Mu'tal akhir yang ambil alamat dhammah tu ketika belum bersambung dengan alif, waw ataupun ya. Bila sambung je alif, waw dengan ya, tak tengoklah dia sahih akhir atau mu'tal akhir, sebab namanya tetap af'al khamsah. Untuk kita nak bezakan i'rab sahih akhir dengan mu'tal akhir sebelum bersambung dengan alif, waw ataupun ya. Kalau bersambung tak kira lah dia mu'tal ke, dia sahih ke, i'rabnya sama di bawah al-af'al al-khamsah. Dalam kata ini al-muslimuna, contoh yusalluna. Kita nak ambil contoh yang sahih, yaqumuna. Sebab dia akhir dengan mim. Mim ni sahih akhir. Kat sini asalnya ada ya, yusalli. Dia tetap sama, i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un. Kita sebut fi'il mudhari'. Macam mana i'rab ketika marfu'un li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazm. Bila fi'il mudhari', bila marfu' je, terus i'rab dia li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazm. Sebab apa? Tak masuk amin nasab, tak masuk amin jazm. Dia dalam i'rab ni perubahan. Kita bincang dalam babul i'rab. Al-i'rabu taghyiru awakhir kalimi li ikhtilafil awamil. Perubahan di akhir kalimah kerana berbeza-bezanya amin.
Contohlah macam kita kata najaha at-talibani. At-talibani ni fa'il. Siapa yang merofakkan dia? Fi'il madhi. Jadi fi'il madhi adalah amil kita panggil. Perbezaan amil tu menyebabkan berlakunya pula. Kalau kita tukar sini fi'il dengan fa'il, dia akan jadi maf'ulun bih. Ra'aitu contohnya dia akan jadi at-talibain. Dia akan jadi berubah. Okay, tapi kalau dalam fi'il mudhari', fi'il mudhari' bila disebut murab, dia juga nak pada amil. Kalaulah dia nasab, dia ada lan. Kita akan sebut contohnya, kita akan sebut sini lan yusallu. Dia akan buang nun. Jelaslah amil apa? Amil dia lan. Lan itulah yang menasabkan dia. Ketika dia jazam, dia ada lam. Lam itulah yang menjazamkan dia. Tapi fi'il mudhari' di dua keadaannya, takut orang takut pening. Saya kata perbezaan akhir kalimah ni disebabkan amil. Jadi mana amil fi'il mudhari' yang marfu'? Dua persoalan yang tu timbul. Dua keadaan yang tu takkan nampak amil. Fi'il mudhari' ketika marfu'. Satu lagi apa? Ada huruf sikit. Mubtada. Dua benda yang tak nampak amil. Tapi sebab asalkan berlaku di perubahan dia mesti ada amil. Mesti ada amil. Dua benda yang tak nampak amil, kita panggil amil maknawi. Amil ada dua, ada amil lafzi, amil yang kita nampak. Ada dua amil maknawi, amil yang tersirat. Apa dia amil? Amil dia tak ada. Maksudnya apa? Yaqumuna ni fi'il mudhari' marfu' ataupun kita kata yusalli ataupun yadribu ketika tak masuk lam dan lam. Di tajarrudihi 'anil nasibi wal jazmi. Jadi apa amil dia? Amil dia adalah sebab tak masuk amil nasab dan tak masuk amil jazam. Yang merofokkan dia adalah sebab ketiadaan amil nasab dan ketiadaan amil jazam. Maksudnya berbentuk negatif lah. Amil yang berbentuk tidak ada. Sebab tidak ada amil nasab, sebab tidak ada amil jazam lah yang merupakan amil bagi yang tersebut berada dalam keadaan marfu'. Itu satu keadaan. Yang kedua mubtada. Faham tak? Yang mudhari' ni apa amil dia? Amil dia amil berbentuk tidak. Sebab tidak ada amil nasab, sebab tidak ada amil jazam. Amil benda itulah merupakan amilnya. Jadi amil bagi fi'il mudhari' marfu' ni adalah tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam. Mubtada pula, contohnya kita kata Zaidun qa'imun. Kalau qa'imun khabar dalalah yang merafakkan khabar tu mubtada tu. Tapi mubtada siapa yang merafakkan mubtada? Kita panggil amil dia juga adalah maknawi. Alif tidak. Benda yang merafakkan mubtada, amilnya adalah alif tidak. Takut sebelum ni biasa dengar lah. Tapi kita main hafal dia. Alif tidak lah. Amil. Apa maksud alif tidak? Keadaan kalimat tersebut berada di awal ayat lah menyebabkan itu marfu'. Maksudnya amil mubtada adalah alif tidak. Keadaan Zaidun tidak didahului oleh apa-apa, sebab tidak ada amil lah menyebabkan Zaidun tadi marfu'. Jadi amilnya dua amil dipanggil amil maknawi, amil yang berbentuk tidak ada. Selain daripada tu, ini di sisi basriyun sebab kita banyak ambil basriyun. Dua perkara ni sahaja amilnya yang berbentuk tidak ada. Fi'il mudhari' ketika marfu', yang kedua mubtada. Sebab apa? Amil dia ibtida', yang tadi amilnya tajarruduhu minan nasibi wal jazim. Okay, jadi af'al khamsah yang kita bincang 5 lafaz dalam tasrif 14 kita ada 7 tadi. Ketika dalam rafa', ketika tidak masuk lam, ketika tidak masuk lan, alamat rafa'nya adalah waw. Jadi kita kata fi'il mudhari' marfu'un li tajar nun ya, li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazim wa alamatu raf'ihi subutun nun. Subutu an-nun. Tukar ada beza jamak muzakkar salim dengan af'al khamsah. Jamak muzakkar salim ni isim, nampak macam sama, akhir dia waw dengan nun. Sini pun akhirnya waw dengan nun. Dalam jamak muzakkar salim alamat rafa'nya waw. Yusalluna, kalau kita tukar contoh kata yuslimuna, alamat rafa'nya adalah nun tu. Waw dalam jamak muzakkar salim, waw dalam jamak muzakkar salim ni huruf. Tapi waw yang ada dalam af'al khamsah ni isim. Dia adalah dhamir. Waw yang ada ni adalah dhamir. Waw merupakan fa'il bagi fi'il yang tersebut. Nampak macam sama tapi beza, nak kata nampak macam sebiji. Waw ni huruf, waw ni isim. Kenapa isim? Sebab dhamir. Dhamir isim. Waw ni hanya semata-mata alamat bagi jamak muzakkar salim, jadi dia adalah huruf. Ada soalan untuk waw, alif dan nun. Jadi kita dah isi lah 10 kotak. Dia ada 10 mawadul i'rab. 6 kotak isikan dengan tanda dhammah, 2 dengan waw, 1 dengan alif, 1 lagi dengan nun.
kita baca syarah dulu. Qal wa ammal waw. Qala al-musannif rahimahullah wa ammal waw fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Kalau ada soalan sama-sama itu boleh tulislah. Fi jam'il muzakkari salim wa fil asma'il khamsah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka. Ada setengah kita antum mungkin peringkat ni takut-takut ada orang tanya ada buat hamuki. Sebab apa? Abuka semua faham maksud. Abuka ayah, abu, aku, saudara. Hamuka tu ada khilaf dari segi perbahasan bahasa. Ada yang mengatakan hamu tu umum. Maksudnya umum, kerabat. Maksud saudara lah. Ada yang kata istilah hamu ni hanya khas untuk saudara sebelah perempuan. Saudara sebelah perempuan. Jadi kalau kita nak sambungkan dengan khitab, kita akan kena berbaris hamuki lah. Hamuki. Macam tu. Sebab tu kalau setengah kita antum akan jumpa untuk perkataan hamuki tu satu-satu perkataan dia akan kasrahkan dhamir kaf tu sebab berlaku perbezaan khilaf dari segi istilah hamu tu digunakan untuk siapa. Tapi tak apalah, kita tak bincang. Tapi jangan pelik kalau ada jumpa abuka, akhuka, hamuki, wafuka, wazumalin. Dekat hamuki tu ada perbahasan sikit dari segi sudut lughah dia. Sebab yang rajihnya hamuki. Yang rajihnya lah. Okay, wa aqulu takunul wawu alamatan ala raf'i al-kalimati fi mawdi'aini. Waw. Sebab ni untuk peringkat mubtadi. Ibarat kita tak tahu lagi fa'il, kita tak kenal lagi mubtada, tak kenal lagi khabar dan sebagainya. Kita jumpa kalimat tu ada waw. Dia kata kemungkinan waw boleh menjadi alamat untuk kita kenal kalimat tersebut rafa' pada dua keadaan. Yang pertama ketika isim tersebut jamak muzakkar salim, yang kedua pada isim yang lima. Amma jam'ul muzakkari salim, dia bincang takrif yang kita dah bincang. Ismun dalla ala aksara min asnaini bi ziyadatin fi akhirih salihun litajridi an hazihi ziyadah wa atfi mislihi alaih. Isim yang menunjukkan lebih daripada dua, berlaku penambahan pada akhir isim tersebut. Salihun, patut, boleh, litajridi an hazihi ziyadah, patut kita buang penambahan tersebut. Patut apa? Kalau kita buang kalimat tadi ada maksud. Al-muslimuna, kita buang waw nu ada al-muslim. Wa atfi mislihi alai. Kalau kita buang, kita boleh atafkan kalimat tu bersama kalimat tu. Al-muslimu wal muslimu, az-zaidun wa zaidun wa zaidun wa zaidun, seterusnya lah. Tapi ringkasnya bahasa Arab digantikan dengan penambahan tadi. Contohnya farihal mukhallafun, dia belum masuk bab i'rab, dia bincang apa dia jamak muzakkar salim. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun. Ada ar-rasikhun, ada al-mu'minun. Walau karihal mujrimun wa in yakum minkum 20 sabirun wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim akharun. Fa kullun minal mukhallafun wal rasikhun wal mujrimun wasabirun wa akharun, semua itu dinamakan sebagai jam'u muzakkarin salimun. Dalun ala aksara min asnaini, semuanya lebih, maksudnya lebih daripada dua. Wa fihi ziyadatun fi akhirih, semuanya ada berlaku penambahan al-waw wan nun. Wa huwa salihun litajridi min hazihi ziyadah, kalimat-kalimat tersebut boleh buang penambahan tadi. Ala tara annaka taqulu mukhallafun wa rasikhun wa mu'minun wa mujrimun wa sabirun wa akharun. Boleh kita, bila kita buang kita boleh mukhallafun, rasikhun, mu'minun, mujrimun wa sabirun. Akharun tanpa tanwin sebab dia ismul ladzi la yansarif. Wa kullu lafzin min alfazil jumu'il waqi'ati fi hadhihi al-ayat, semua contoh-contoh yang didatangkan dalam ayat Quran tadi semuanya dalam keadaan marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anil dhammati. Itu cara syarih datangkan contoh. Maksudnya selain daripada alamat asal, semua dia akan sebut niyabatan 'anil dhammah, niyabatan 'anil fathah, niyabatan 'anil kasrah. Wa hazihi nun akhir. Kenapa dia tambah? Dia takut berlaku kekeliruan bagi mubtadi'in. Kata i'rab ni pada akhir kalimah. Akhir kalimah jamak muzakkar salim huruf nun. Kenapa waw tu yang menjadi alamat? Dia kata wa hazihi nun allati ba'dal waw, nun yang berada selepas waw, tapi waw yang menjadi alamat adalah iwadun anit tanwin, ganti daripada tanwin. Jadi dia bukan huruf, dia adalah satu baris yang asalnya ketika mufrad. Sebab dia kata ganti daripada tanwin. Fi qaulika mukhallafun, jadi tanwin tu nunun zaidah yang ada pada mufrad tu mukhallafun. Jadi kan ta'rif tanwin apa? Nunun sakinatun zaidah kan ta'rif dia.
Nun itulah yang ada ketika jamak, yang asalnya tanwin. Fi qaulika mukhallafun wa akhawatihi, pada kalimat-kalimat yang disebut tadilah. Wa huwa al-ismul mufrad, tanwin yang berada pada isim mufrad. Jadi ketika jamak, tanwin tadi digantikan dengan huruf nun. Jadi alamat dia sebelum nun lah, tetap dipanggil akhir kalimah. Itu jamak muzakkar salim, tidak ada apa-apa perbincangan. Wa ammal asmaul khamsah, dalam isim 5 agak panjang. Fahiya hadhihi al-alfazu al-mahsuratu allati addaha al-muallifu, kalimat-kalimat ataupun lafaz-lafaz yang tertentu yang telah disebut oleh muallif. Wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zumalin. Okay, kalimat-kalimat ni kalaulah dia jadi fa'il, contohnya wahiya turfa'u bil wawi niyabatan 'anil dhammati, kita akan sebut fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi al waw niyabatan 'anil dhammah. Contohnya hadara abuka, abuka fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi al waw, wa akhuka wa hamuka. Dia kata wa nataqafuka, tak boleh nak kata hadara fuka, fuka tu maksudnya mulut. Dia kata nataqafuka, bertutur mulut kamu. Wa zumalin, zumalin tu ataf, boleh kita kata nataqa zumalin, tak ada masalah. Bertutur orang yang ada harta, kita nak kata hadara zumalin pun boleh. Okay, tapi semua tu i'rabnya menjadi fa'il. Wa kadza taqulu hadza abuka. 5 contoh tadi ada contoh bagi fa'il, kita akan i'rab fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw. Contoh yang lain dia kata hadza abuka, dia katakan contoh khabar pula. Abu tu khabar marfu' wa alamatu raf'i al-waw. Wa taqulu abuka rajulun salihun, itu contoh mubtada. Abu tu mubtada marfu' juga wa alamatu raf'ihi al-waw. Wa qala Allah Ta'ala wa abuna syaikhun kabir. Didatangkan contoh ayat Quran, takut-takut mubtadiin faham ketika bersambung dengan kaf je. Tak, bukan bersambung dengan kaf saja, bersambung dengan apa-apa sekalipun. Wa abuna bersambung dengan na juga i'rab macam isim 5. Abuna mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw, syaikhun tu khabar. Min haisu amarahum abuhum, min haisu amarahum abuhum, amara fi'il madhi, hum tu maf'ulun bih, abu tu fa'il bagi amara, mudhaf, hum mudhafun ilaih. Maksudnya tak kira lah dhamir tu kaf ke, na ke, hum ke, hu ke, ha, asalkan selagi jangan ya je, jangan ya mutakallim, dia semua akan i'rab dengan isim 5 rafa' dengan waw. Wa innahu lazu ilmin, wa innahu lazu ilmin, wa innahu lazu ilmin, dia khabar kepada inna, juga khabar inna juga adalah marfu'. Inni ana akhuka, inni ana akhuka, akhuka tu juga marfu' wa alamatu rafihi al-waw. Kaifa kullu ismin minha fi hadhihi al-amsilah marfu'un, diumumkan marfu'. Sebab apa? Ada yang contoh tu fa'il, ada yang contoh mubtada, ada yang contoh khabar, ada contoh khabar inna. Semua tu marfu', dia kata wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anil dhammati. Wa ma ba'daha, apa yang berada selepas waw tu, minad dhamiri, tak kira dhamir, contohnya na ataupun ka ataupun hum, au lafzun ataupun lafaz, contohnya malin, au lafzu ilmin, contohnya wa innahu lazu ilmin, tu semuanya kita i'rab sebagai mudhafun ilaih. Maksudnya bila jumpa je i'rab isim 5, kita akan sebut dia wa huwa mudhaf, yang selepasnya kita akan sebut mudhafun ilaih. Tak kira lah dhamir ataupun isim zahir. Kalau isim zahir jelaslah, isim zahir kita akan i'rab mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Sebab apa? Mudhafun ilaih ni majrur. Tapi kalau dhamir kita akan sebut, kita dah bincang, ada beza di antara i'rab mu'rab dengan i'rab mabni. Kalaulah kalimat tersebut mu'rab, kalau isim zahir, contohnya dia kata Abu Muhammadin, ja'a Abu Muhammadin, kita kata Abu fa'il, Muhammadin mudhafun ilaih. Tapi dia sebab dia isim zahir yang boleh berubah, kita akan sebut mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Tapi kalau kita kata ja'a Abu ka tu dhamir, dhamir ni kita tahu mabni. Mabni ni kita akan sebut hakikat dia dahulu. Kita akan sebut dhamir mabni 'ala al-fathi fi mahallil jarri mudhafun ilaihi. Kita dah bincangkan tentang i'rab kan, di antara mu'rabat dengan mabniyat. Nota insya-Allah lepas ni. Seterusnya, wa'lam anna hadhihi al-asma' al-khamsah la tu'rabu hadha al-i'raba illa bi syurut.
Kata isim-isim 5 ni tidak boleh di'irabkan dengan i'rab ni, maksudnya rafa' dengan waw. Kita tak akan rafa' dengan waw kecuali bila cukup syarat. Wa hadhihi syurutu minha ma yushtaratu fi kulliha. Ada syarat yang disyaratkan pada kesemuanya. Wa minha ma yushtaratu fi ba'diha. Ada setengah syarat yang disyaratkan pada sebahagiannya. Ataupun kita bagi syurut ammah dan syurut khassah. Okay, amma syurutul lati tushtaratu fi jami'iha fa arba'atu syurut. Syarat-syarat yang disyaratkan pada kesemuanya ada 4 yang kita bincang tadi lah. Antakuna mufradatan, mestilah kalimat-kalimat tadi kekal mufrad. Wasani antakuna mukabbaratan, mestilah kalimat-kalimat tadi jangan ditasghirkan. Yang dimasukkan mukabbarah tu maksudnya kekal dalam keadaan asal, tidak ditasghirkan atas wazan fu'ailun. Wasalis antakuna mudhafatan, mestilah diidhafatkan kepada sesuatu. Syarat yang terakhir warabi'u antakuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallimi. Idhafat tersebut mestilah selain daripada ya yang bererti aku. Okey, faqaraja biishtiratil ifrad. Okey, dia nak bagi contoh benda-benda yang tak cukup syarat. Keluar dengan syarat mufrad, maksudnya ma law kanat musanna. Mana-mana kalimat yang 5 ni kalau dia ditasniahkan, dijadikan 2 ayah, 2 saudara. Au majmu'atan jam'a muzakkarin au jam'a taksirin. Ataulah kalimat-kalimat ni dijamakkan jamak muzakkar. Contohnya abun jadi abuna, ataupun jamak taksir abun jadi abau. Ada setengah kalimat dia boleh dua-dua jamak, ada setengah kalimat dia boleh jamak satu saja. Macam abun dia boleh jadi abuna, dia boleh jadi abau. Tak kiralah, asalkan dia bukan satu, tak kiralah dia musanna ataupun jamak, dia tak boleh rafa' dengan waw. Fa innaha law kanat jam'a taksir, kalaulah kalimat tersebut jamak taksir, u'ribat bil harakatiz zahirah, akan di'irabkan dengan i'rab harakat asal. Maksudnya abaun, contoh kita kata jaa abau, kita akan panggil fa'il marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah az-zahirah, sebab bi annahu jam'u taksir. Walaupun kita tahu abun tu isim 5, kita akan sebut li annahu jam'u taksir sebab dia dah dijamakkan lalu tak cukup syarat. Taqulu al-aba'u yurabbuna abna'ahum. Al-aba'u tu mubtada' marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah. Wa taqulu ikhwanuka yaduka allati tabtishu biha. Ikhwanuka tu jamak kepada akhun, jadi ikhwan. Ikhwanu tu kita akan i'rab mubtada' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Sebab apa? Di annahu jam'u at-taksir. Wa qala ta'ala aba'ukum wa abna'ukum, juga akan i'rab dengan marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Syahid kita kat ikhwah. Ikhwah tu jamak bagi akhun. Akhun ada banyak jamak lah, boleh jadi ikhwan, boleh jadi ikhwah. Di ikhwah tu i'rab dia khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ikhwana di situ juga jamak, jadi dia tak akan i'rab dengan waw. Walau kanat, itu kalau jamak taksir. Kalau musanna pula, walau kanat musanna, kalaulah kalimat-kalimat tadi ditasniahkan, u'ribat i'rabal musanna, akan i'rab dengan i'rab musanna. I'rab musanna tak masuk lagi, i'rab musanna selepas dia. I'rab musanna ketika rafa'-rafa'nya dengan alif. Jadi kalaulah di musanna, dia akan i'rab dengan alif. Wa bil ya'i nasban wa jarran, kalau nasab dengan jar dia dengan ya. Wa sayati bayanuhu qariban, perbincangan tu belum datang. Contohnya abawaka rabbayaka, kedua ibu bapa kamu lah yang mentarbiah kamu. Abawaka, jadi abawaka tu abawa i'rab dia mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna. Tapi dia bukan jamak, dia bukan isim 5. Sebab apa? Sebab dia tak kekal mufrad. Syarat pertama mesti mufrad. Wa taqulu ta'addab fi hadrati abawaika, beradablah di hadapan kedua ibu bapa kamu. Abawaika, bila abawaika tu dia dah jadi 2, dia mesti mufrad. Bila tak mufrad, abawaika tu i'rab dia mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-ya. Sebab apa? Li'annahu musanna. Wa qala Allah Ta'ala wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Allah Ta'ala mengangkat kedua ibu bapanya. Jadi maf'ulun bih lah situ. Abawaihi itu maf'ulun bih
mansub wa alamatu nasbihi al-ya. Sebab apa? Li'annahu musanna. Kalau dia isim lima nasab dengan alif. Tapi kat situ tak cukup syarat, jadi dia jadi i'rab musanna. Itu kalau musanna. Jadi kalau jamak taksir, i'rab dengan harakah zahirah. Kalau musanna, i'rab dengan i'rab musanna yang ta'khir. Walau kanat majmu'atan jam'a mudzakkarin saliman rufi'at bil wawi ala ma taqaddama. Kalau lah abun tadi dijamakkan dengan jamak muzakkar salim, akhun tadi dijamakkan dengan jamak muzakkar salim contohnya, dia akan rafa' dengan waw. Sebab dah bincang dah sebelum ni, sebelum isim 5 jamak muzakkar salim juga i'rab dengan waw. Tapi dia i'rab dengan waw bukan atas dasar dia isim 5. Dia i'rab dengan waw atas dasar dia jamak muzakkar salim. Takut nampak sama lah, tetap still sama waw. Dia tak timbul isu dalam rafa'. Yang akan jadi isu dalam apa? Dalam nasab dan dalam nasab nanti. Sebab dalam nasab jamak muzakkar salim dan isim 5 tak bersama. Sebab jamak muzakkar salim akan nasab dengan ya, isim 5 akan nasab dengan alif. Memang dalam rafa' seolah-olah tak ada beza. Abuna tetap dengan waw. Tapi waw tersebut adalah alamat sebab dia jamak muzakkar salim, bukan dia isim 5. Sebab dia nak i'rab dengan isim 5 dia tak cukup syarat. Walaupun kebetulan je sebab dia berkongsi alamat, tapi tetap kita kata dia bukan di annahu minal asma'il khamsah, tapi jamak muzakkar salim. Wa nusibat wa jurrat bil ya, ketika nasab, ketika jar dengan ya. Perbezaan akan berlaku ketika nasab je. Sebab ketika nasab jamak muzakkar salim dengan isim 5 tak berkongsi alamat. Tapi ketika rafa' dan ketika jar tak ada masalah sebab berkongsi alamat. Taqulu haula'i abuna wa akhuna. Abuna situ jadi khabar. Kita akan i'rab khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Bukan sebab isim 5 tapi sebab dia jamak muzakkar salim. Wa taqulu ra'aitu abina wa akhina. Kalaulah dia tu isim 5 kita akan kata ra'aitu abaka sebab i'rab isim 5 nasab dengan alif. Walam yujma' bil wawi wan nuni ghairu lafzil abi wal akhi. Okey, dia kata takut-takut tak nampak untuk peringkat tadi. Ada kalimat yang boleh jamak dengan jamak muzakkar salim dan jamak taksir. Tapi dia kata jamak muzakkar salim ni ada syarat. Jamak taksir dia agak ringan. Kemungkinan kita akan jumpa setiap lafaz ada jamak taksir dia banyak. Tapi jamak muzakkar salim ada syarat. Kalimat-kalimat yang boleh nak dijamakkan dengan jamak muzakkar salim. Jadi dia kata dalam isim 5 ni yang boleh dijamakkan dengan jamak muzakkar salim tidaklah dijamakkan dengan jamak muzakkar salim kecuali perkataan abun dan akhun sahaja. Walam yujma' bil wawi wan nuni ghairu lafzil abi wal akhi wa kana al qiyasu yaqtadi alla yujma'a syai'un minha hadzal jam. Dia kata boleh ada didengari, tetapi kalau mengikut kiasnya hatta abun dan akhun tadi pun tidak dijamakkan dengan jamak muzakkar salim tapi dijamakkan dengan jamak taksir. Biasanya kita jarang dengar abuna akhuna. Biasanya kita akan dengar abaun, kita akan dengar ikhwatun. Jarang. Walaupun boleh. Yang 3 lagi tu memang tak boleh terus. Abun dan akhun boleh, tapi kalau mengikut kias kaedahnya hatta abun dan akhun pun di'irabkan dengan jamak taksir, bukan dengan jamak muzakkar salim. Okey, itu yang baru keluar dengan syarat yang satu. Syarat yang mengatakan mesti mufrad. Bila sebut mesti mufrad, jangan kalimat tu musanna, jangan kalimat tu jamak. Jamak tersebut jangan jamak muzakkar salim, jangan jamak taksir. Kalaulah dia musanna, dia akan i'rab macam i'rab musanna. Kalaulah dia jamak muzakkar salim, akan i'rab macam jamak muzakkar salim. Kalaulah dia jamak taksir, dia akan i'rab dengan jamak taksir. Okey, syarat yang kedua, mukabbarah. Wa kharaja bi ishtirati an takuna mukabbarah. Syarat yang kedua mesti mukabbarah dan nak keluarkan ma law kanat musaghharatan. Mana-mana kalimat yang ditasghirkan. Fa innaha hina izin tu'rabu bil harakati az-zahirah. Kalaulah dia ditasghirkan, dia akan di'irabkan dengan harakat zahir. Bila sebut harakat zahir, alamat waw kita ada 4, dhammah, waw, alif dan nun. Ada satu je harakah. Kan? Jadi dia kata di'irabkan dengan harakah, maksudnya adalah dhammah lah. Sebab yang lain tu huruf, waw, huruf, alif huruf, nun pun huruf. Dia kata bilalah kalimat tadi ditasghirkan, dia akan i'rab dengan harakah zahirah. Harakah tu dimasukkan adalah dhammah, fathah dan kasrah. Jadi kalau kita sebut taqulu haza ubayyun wa ukhayyun, dia kata ini bapa yang kecil. Tasghir ni kalau kita bincang surah dia adalah asbab-asbab di tasghir ni. Tapi kebiasaannya hina ataupun nak kata tubuh dia kecil. Dia ayah ada anak tapi lagi kecil daripada anak dia contohnya.
Dia kata ubayyun, haza ubayyun wa haza ukhayyun, atas wazan fu'ailun. Okay, kalaulah kalimat-kalimat atas wazan fu'ailun ni yang dah telah ditasghirkan, walaupun zahirnya dia isim 5, tak, dia akan i'rab seperti isim mufrad. Akan i'rab seperti isim mufrad. Kita akan sebut ubayyun khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah. Walaupun hakikatnya kita kata dia isim 5, tapi kenapa tak i'rab isim 5? Sebab tak cukup syarat. Wa taqulu ra'aitu ubayyan wa ukhayyan. Jadi maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah. Nampak beza sebab apa? Isim 5 dia i'rab semua dengan huruf, tapi dia tak cukup syarat, dia akan i'rab dengan harakah. Wa taqulu marartu bi ubayyin wa ukhayyin, majrurun bil ba' wa alamatu jarrihi al-kasrah az-zahirah. Ubayyin wa ukhayyin. Okay, itu syarat yang kedua. Simple lah. Asalkan jangan atas wazan fu'ailun. Kalau atas wazan fu'ailun, tak i'rab dengan i'rab isim 5. Seterusnya, wa kharaja bi ishtirati an takuna mudhafatan. Mestilah 5 kalimat tadi jadi mudhaf. Mesti i'rab dia selepas itu kita boleh sebut wa huwa mudhaf. Keluar apa? Ma law kanat munqati'atan 'anil idhafah. Mana-mana isim 5 yang tidak diidhafatkan. Fa innahu hina izin tu'rabu bil harakatiz zahirah. Ingat, apa-apa yang tak cukup syarat tu ingat. Bila dia tak cukup syarat, apa i'rab dia? Sebab dia terkeluar daripada i'rab asal. Contoh jamak taksir. Bila dia jadi jamak taksir, dia akan i'rab dengan dhammah. Bila dia jadi tasghir, dia akan i'rab dengan dhammah. Bila dia tak mudhaf, dia juga akan i'rab dengan harakah zahirah, dengan dhammah lah. Kita akan sebut haza abun. Abun tu khabar marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah. Tak payah cari waw lah sebab dia tak idhafat. Ra'aitu aban. Aban maf'ulun bih wa ala mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Wa taqulu marartu bi abin. Abin juga majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Wa kadzalika al-baqi. Datanglah akhun, akhon, akhin, hamun, haman, hamid. Begitulah seterusnya. Wa qala ta'ala wa lahu akhun aw ukhtun. Dia datangkan contoh isim 5 yang tidak cukup syarat, lalu dia tak ambil i'rab isim 5 tetapi dia ambil i'rab isim mufrad lah. In yasrik faqad saraqa akhun lahu min qab. Saraqa akhun. Akhun tu jadi fa'il bagi saraqa. Fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, bukan al-waw sebab tak jadi mudhaf. Qala tuni bi akhin lakum min abikum. Abikum tu cukup syarat. Jangan bulat ke abi lah, yang tak cukup syaratnya akhin tu. Akhin tu majrur bil ba' wa alamatu jarrihi al-kasrah. Abikum tu cukup syarat sebab dia idhafat kepada kum. Jadi majrur wa alamatu jarrihi al-ya. Yang tak cukup syaratnya adalah akhin. Inna lahu aban. Aban tu isim kepada inna. Isim inna ni mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Itu kalau tak mudhaf. Seterusnya syarat yang keempat, wa kharaja bi ishtirati an takuna idafatuha li ghairi ya'il mutakallim ma law udifat ila hazihi al-ya. Kalaulah isim 5 ni idafat kepada ya, fa innaha hina izin tu'rabu bi harakatin muqaddaratin ala ma qabla al-ya. Tadi yang tak cukup syarat tadi semua dengan harakah zahirah. Tapi kalau bersambung dengan ya mutakallim, dia harakah muqaddarah ala ma qabla al-ya, bukan atas ya. Ya tu memang mati. Mana amin zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatin munasabah. I'rab macam tu. Bila bersambung je dengan ya, tak kira perkataan isim 5 ke perkataan isim yang lain, kan bersambung dengan ya, i'rabnya mesti mana amin zuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Taqulu hadara abi wa akhi. Hadara abi. Abi tu fa'il bagi hadara, marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah ala ma qabla al-ya. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah wa huwa mudhaf wal ya'u mudhafun ilaih. Wa taqulu ihtaramtu abi wa akhi al-akbar. Abi kat situ maf'ulun bih sebab ihtaramtu tu fi'il dengan fa'il. Jadi abi situ maf'ulun bih. Perkataan nampak sama. Sebab bila bersambung dengan ya mutakallim dalam semua keadaan, kataannya sama. Jadi abi di situ maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah ala ma qabla al-ya mana min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Begitu juga ana la atakallamu fi hadrati abi wa akhi al-akbar. Abi kat situ mudhafun ilaih kepada hadrah. Hadrah tu mudhaf.
Jadi abi tu kita kata mudhafun ilai majrur wa alamatu jarrihi, bukan ya, wa alamatu jarrihi al-kasrah al-muqaddarah ala ma qabla ya. Walaupun sebelum ya tu bagi bawah, tapi harakah tu bukan harakah i'rab, tapi harakah tu adalah harakah yang terpaksa dengan sebab ya. Jadi kita akan sebut kasrah muqaddarah ala ma qabla ya, walaupun ba di situ berbaris di bawah, tapi harakah tu bukan harakah i'rabiyah. Mana amin zuhuriha istighalul mahal bi harakati al munasabah. Wa qala Allah Ta'ala inna hadza akhi wa ana Yusuf wa hadza akhi fa alquhu ala wajhi akhi. Itu semua contoh yang tak cukup syarat yang menyebabkan dia i'rab dengan i'rab muqaddarah. Okey, itu syurut ammah. Maksudnya 4 lah. Mufradatan, mukabbaratan, mudhafatan, yang terakhir mudhafatan li ghairi ya'i al mutakallim. Itu syurut yang kena ada pada semua ataupun pada kebanyakan. Wa amma syurutu allati takhtassu bi ba'dihha, syarat-syarat yang khas bagi sebahagian. Faminha anna kalimata fuka, kalimat fuka yang keempat tu, la tu'rabu hadzal i'rab illa bi syarti an takhluwa minal mim, dengan syarat tidak ada huruf mim. Sebab apa? Kalau ada huruf mim dia jadi famun kan. Falau ittasalat bihil mim, kalau bersama dengan mim jadi famun, mulut yang masuk famun tu u'ribat bil harakatiz zahirah, akan i'rab macam isim mufrad biasa. Contohnya taqulu hadza famun hasanun, jadi famun tu kita i'rab khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, sebab ada mim. Bila ada mim je dia tak cukup syarat. Wa taqulu ra'aitu faman, kita kata maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Wa taqulu nazartu ila famin, famin tu majrur bi ila wa alamatu jarrihi al-kasrah. Maksudnya kalau fu tu nak i'rab macam isim lima, jangan ada huruf mim. Ketika tidak ada huruf mim baru dia boleh i'rab dengan i'rab isim lima. Wa hadha syartun zaidun fi hadhihi al-kalimah bi khususiha, syarat ni khas untuk perkataan ni sahaja. Ala syuruti al-arba'ah allati sabaqa zikruha. Maksudnya kalimat fu dia ambil 4 syarat tadi. Dia kena mufrad, dia kena mukabbarah, seterusnya, tapi ditambah pula satu lagi, mesti tidak ada mim. Maksudnya untuk fu tu dia ada 5 syarat lah. 4 syarat tadi tambah syarat ni khas untuk dia. Yang seterusnya syarat khas juga untuk kalimat zu. Wa minha anna kalimata zu la tu'rabu hadzal i'raba illa bi syartain. Kena cukup 2 syarat. Al-awwal an takuna bi makna sahib. Mestilah zu tu dengan maksud sahib. Zu malin maksudnya sahibu malin. Zu baitin sahibu baitin. Wasani, syarat yang kedua, an yakuna alladhi tudafu ilaihi isma jinsin zahiran ghaira wasfin fa in lam yakun bi makna sahibin. Mestilah mudhafun ilaih itu adalah isim jinsin zahir yang bukan wasaf. Ini tak didatangkan contoh, dia semata-mata sebutlah nak sempurnakan syarat. Fa illam yakun bi makna sahib, sekalipun bukan dengan maksud zu tu bi makna sahib. Bi an kanat mausulah. Okey, habis tadi. Fa in lam yakun bi makna sahib, kalaulah zu tadi bukan maksud sahib. Bila masa mana zu bukan maksud sahib? Bi an kanat mausulah, kalaulah zu tadi isim mausul. Di antara isim mausul ada yang zu. Kalaulah dia isim mausul, ketika tu fahiya mabniyah, dia mabni, dia bukan isim lima. Bila sebut mabni, selama-lamanya dalam keadaan tu lah, zu sampai bila-bila. Wa misaluha ghaira mausulah qawlu abi at-tayyib al-mutanabbi. Contoh zu yang bukan mausul, zul aqli yashqa fin na'imi bi aqli wa aqul jahalati fi syaqawati yan'am. Itu contoh yang cukup syarat lah. Zu tu maksud sahih, bukan zu mausulah. وهذان الشرطان زائدان في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. Kata macam tu juga. Dia kata untuk famun 4 syarat tadi dah ambil, lepas tu tambah 1 syarat. Untuk zu 4 syarat tadi mesti ada juga, dan dia tambah lagi 2 syarat. Jadi 3 pertama ada 4 syarat, famun ada 5 syarat, zu ada 6 syarat. Maksudnya 4 tambah 1. Untuk zu 4 tambah 2 syarat. Cukup syarat-syarat tersebut barulah isim 5 tadi boleh dirafa'kan dengan waw. Okay, seterusnya niyabatul alif 'anid dhammah. Qala wa amma al-alifu fatakunu 'alamatan liraf'i fi tasniyati al-asma'i khassatan.
Alif menjadi alamat bagi rafa' pada tasniyah, pada isim tasniyah. Khassatan tu maksudnya sahaja. Sebab apa dia kata khassah? Sebab dalam rafa', dalam dhammah ada 4 mawadhi'. Dalam waw ada 2 mawadhi'. Tiba-tiba dalam alif ni, inilah kali pertama ada 1. Jadi disebutlah takut-takut tertunggu-tunggu alamat yang kedua. Tak, dia kata pada ini sahaja, pada isim tasniyah sahaja. Wa aqulu takunul alifu alamatan ala raf'il kalimah fi mawdi'in wahidin. Alif menjadi petanda isim tersebut rafa' pada satu keadaan sahaja, wa huwal ismu al musanna, isim musanna. Contohnya hadara as-sadiqani, hadara as-sadiqani. Fas-sadiqani musanna wa huwa marfu'un li annahu fa'il wa alamat raf'ihi al-alif niyabatan 'anil dhammah. Wan-nunu 'iwadun 'anit tanwini fi qawlika sadiqun wa huwa al-ismul mufrad. Nun yang ada pada as-sadiqani itu asalnya nun tanwin yang berada pada sadiqun. Okay, apa dia takrif musanna? Kita dah bincang sebelum ni. Kullu ismin dalla 'ala isnaini aw isnataini bi ziyadatin fi akhirih aghnat hazihi ziyadatu 'anil 'atifi wal ma'tuf. Isim yang menunjukkan dua lelaki ataupun dua perempuan, berlaku penambahan pada akhir isim tersebut, yang mana dengan penambahan tersebut menyebabkan kalimat tadi tidak perlu ataf sama sendiri. Contohnya daripada kita sebut kitabun wa kitabun, tambahkan alif nun jadi kitabani. Dengan sebab alif nun tadi tidak perlu kita sebut kitabun wa kitabun. Itu maksudnya penambahan yang menyebabkan tidak perlu lagi kita atafkan kalimat tu dengan kalimat yang sama. Nahu aqbala al-umarani wal hindan fal-umaran lafzun dalla ala isnaini ismu kullu wahidin minhuma Umar. Umar tu dua orang, nama asalnya Umar dan Umar. Bisababi wujudi ziyadatin fi akhirih, dengan sebab apa? Sebab berlaku penambahan pada akhirnya alif nun. Wa hazihi ziyadah hiya al-alif wan nun wa hiya tughni 'anil ityani biwawil 'athfi. Dengan sebab alif nun tadi menyebabkan kalimat tadi tak perlu kita datangkan huruf ataf, wa takriri ismi, dan tak perlu kita ulang huruf. Kalau lah kita tak buat umarani, kita akan sebut Umar tambah waw ataf, kena sebut sekali lagi kalimat tu, Umaru wa Umaru. Dengan sebab alif nun tadi tak perlu sebut dua benda, tak perlu sebut waw ataf, tak perlu sebut kalimat tu sekali lagi. Bihaitsu taqulu hadara Umaru wa Umaru wa kadzalika al-hindan fahuwa lafzun dalun ala isnataini kullu wahidatin minhuma ismuha Hindun wa sababu dalalatihi ala dhalika ziyadatul alifi wan nuni fil misal fa wujudul alifi wan nun yughnika 'anil ityani biwawil 'athfi wa takriri ismi bihaitsu taqul hadarat Hindun wa Hindun. Kalau kita sebut hindani, alif nun tu menyebabkan tak perlu sebut waw ataf, tak perlu sebut Hindun sekali lagi. Itu untuk alif.
Yang terakhir, niyabatun nuni 'anil dhammah. قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. Yang terakhir, nun menjadi alamat bagi rafa' pada fi'il 5 ataupun yang panjangnya fi'il mudhari' ketika berhubung dengan alif dhamir tasniyah, dengan alif dhamir jamak waw, dhamir muannasah mukhatabah tu huruf ya. Wa aqulu takunu an-nun alamatan ala anna al-kalimata allati hiya fi akhiriha marfu'atan fi mawdi'in wahid. Kita boleh kata kalimat tersebut marfu'ah dengan ada nun pada akhirnya pada satu keadaan. Wa huwa al-fi'lul mudhari', fi'il mudhari' al-musnadu ila alifil itsnain, alif yang menunjukkan maksud dua lelaki, awil itsnatain, alif yang menunjukkan dua orang perempuan, awil musnadu ila wawi jama'ati zukur, waw yang menunjukkan ramai lelaki, awil musnadu ila ya'il muannasatil mukhatabah, menunjukkan kepada seorang perempuan yang diperintah. Dari segi huruf ada 3, dari segi bentuk ada 5, dari segi diulang-ulang dalam tasrif ada 7. 3, 5 dan 7 lah. Ammal musnadu ila alifil itsnain, yang disambung dengan alif itsnaini, fanahu as-sadiqani yusafirani ghadan. Syahid kita dekat yusafirani. Yusafirani itu fi'il mudhari' marfu'un li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi subutun nun. Wa nahwu antuma tusafirani. Dia nak bagi contoh yusafirani tu dua yang ghaib, tusafirani dua kamu. Faqauluna yusafirani wa kadha tusafirani fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi subutun nun. Wal alif, alif tu sendiri i'rab dia fa'ilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'i. Wa qad ra'aita anna al-fi'l al-mudhari' al-musnad ila alif al-ithnain qad yakunu mabdu'an bil ya' lidilalati 'ala al-ghaibah kama fi al-misal al-awwal. Kadang-kadang yang bersambung dengan alif ni dimulai dengan ya. Kalau mulai dengan ya tu maksudnya mereka. Kata wa qad yakunu mabdu'an bit-ta', kadang-kadang mula dengan ta, lidalalati 'alal khitabi kama fil misal tsani, untuk menunjukkan kamu dua orang. Dalam contoh yang kedua, antuma tusafirani. Wa ammal musnadu ila alif itsnatain, contoh yang sambung dengan alif yang menunjukkan dua orang perempuan, fanahu al-hindani tusafirani ghadan wa nahwu antuma ya hindani tusafirani ghadan. Jadi yaf'alani berulang 2 kali. Yaf'alani ada sekali dalam tasrif, tapi taf'alani ada 3 kali. Taf'alani boleh 2 kamu lelaki, 2 mereka perempuan, 2 kamu perempuan, yang menyebabkan jadi 7 dalam tasrif. Dia 3, alif, waw dengan ya. Dari segi perkataan dia ada 5, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Yaf'alani cuma ada sekali, tapi taf'alani tu ada 3 kali. Taf'alani dengan maksud 2 orang kamu lelaki, 2 orang mereka perempuan, 2 orang kamu perempuan, berulang 3 kali taf'alani. Fatusafirani fil misalaini fi'lun mudhari'un marfu'un bi subutin nun wal alifu fa'ilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'. Wa minhu ta'lam anna al-fi'la al-mudhari' al-musnada ila alif ithnataini la yakunu mabdu'an illa bit-ta'. Yang bersambung dengan alif yang menunjukkan 2 orang perempuan mesti dimulai dengan ta, tapi kadang-kadang menunjukkan ala ta. Sawa'un akana ghaiban kal misalil awal am kana hadiran mukhataban kal misalis tsani. Ta tu nak menunjukkan muannas lah. Yang terakhir, wa ammal musnadu ila wawil jamaah fanahu ar-rijalu al-mukhlisuna humul ladzina yaqumuna biwajibihim. Lelaki-lelaki yang ikhlas ni yang melakukan kewajipan. Ini bagi contoh yang memberi motivasi lah. Jadi kita nak yaqumuna wa nahwu antum ya qaum taqumuna biwajibikum. Fayakumuna wa misluhu taqumuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun wa wawul jamaah fa'ilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Wa minhu ta'lam anna al-fi'la al-mudhari' al-musnada ila hadhihi al-waw qad yakunu mabdu'an bil ya. Kadang-kadang yang bersambung dengan waw ni kadang-kadang dimulai dengan ya. Kalau mulai dengan ya, lidalalati 'alal ghaibah, nak menunjukkan maksud mereka lelaki yang ramai. Kalau bersambung dengan ta, kama fil misal awal, qad yakunu mabdu'an bit ta lidalalati 'alal khitab. Kalau lah waw tadi dimulai dengan ta, nak tunjukkan kamu ramai lelaki. Wa ammal musnadu ila ya'il muannasatil mukhatabah, yang bersambung dengan ya mukhatabah ni cuma ada satu,
anti ya Hindu ta'rifina wajibak. Jangan faham af'al khamsah ni mesti ramai, tak. Alif 2 orang, waw ramai, tapi ya muannasah mukhatabah tu seorang tau, seorang perempuan yang diperintah, bukan 2, bukan ramai. Maksudnya ya muannasah mukhatabah ni seorang perempuan yang diperintah. Anti ya Hindu ta'rifina wajibaki, kamu wahai Hind mengetahui kewajiban kamu. Jadi ta'rifina kamu seorang perempuan. Fata'rifina fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun. Takut faham? Semua faham sebelum ni hafal yaf'alani, taf'alani untuk 2 orang. Yaf'aluna, taf'aluna untuk ramai. Takut faham taf'alina tu untuk ramai perempuan. Tak. Dengan tasrif taf'alina dia duduk dekat mana? Dia duduk dengan anti. Sebab dia punya jamak bersambung dengan niswah. Jadi bukan yang dia bersama dengan anti seorang perempuan lah. Wa ya'ul muannasah al-mukhatabah fa'ilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Wa la yakunu al-fi'lu al-musnadu ila hadhihi al-ya illa mabdu'an bit-ta. Mesti mula dengan ta sebab perempuan. Wa hiya dalatun 'ala ta'nisil fa'il, sebab ta tu mewakili menunjukkan fi'il tu muannas. Fatalakhasa laka. Okay, jadi yang disebut banyak-banyak tadi dia nak bagi tahu annal musnada ila al-alifi qad yakunu mabdu'an bit-ta aw bil-ya. Yang bersambung dengan alif kadang-kadang mula dengan ya, kadang-kadang mula dengan ta. Wal musnadu ila al-waw yakunu mabdu'an bit-ta'i aw bil-ya. Yang sambung dengan waw pun sebab apa? Huruf ada 3. Kenapa nama af'al khamsah? Itu timbul isu. Sebab apa dia kata? Yang bersambung dengan alif kadang-kadang mula dengan ya, kadang-kadang mula dengan ta. Yang bersambung dengan waw kadang-kadang mula dengan ya, kadang-kadang mula dengan ta. Wal musnadu ila al-ya la yakunu mabdu'an illa bit-ta. Tapi yang bersambung dengan ya mesti mula dengan ta. Jadi ada 5 lah. Dia nak beritahu macam mana keluar 5 padahal huruf cuma ada 3. Wa misaluha yaqumani wa taqumani wa yaqumuna wa taqumuna wa taqumina. Wa tusamma hazihi al-amsilah al-af'alul khamsah. Kataan ini dinamakan sebagai al-af'ala al-khamsah. Ada yang kata al-amsilah al-khamsah. Takut-takut faham kenapa ada yang kritik nama af'al khamsah. Dia kata kena sebut al-amsilah al-khamsah. Sebab apa? Bukan 5 fi'il ni je yang, bukan yang 5 fi'il ni saja rafa' dengan nun, tapi dia hanya misal. Jadi kata al-amsilah khamsah, yang seperti 5 ini. Tak faham kita kata al-af'al khamsah 5 fi'il. Maksudnya 5 fi'il ni je yang rafa' dengan nun. Tapi padahal fi'il-fi'il ni hanya wazan sahaja. Tak kira lafaz-lafaz lain. Jadi dia kata lebih tepat namakan sebagai al-amsilah al-khamsah. Itu dari segi nama je lah. Tak timbul isu lah. Tapi kalau orang tanya apa beza nama af'al khamsah dengan amsilah khamsah, yang tak setuju nama al-af'al khamsah takut-takut faham 5 fi'il ni je yang boleh berubah-ubah, tapi fi'il lain tak. Soalan yang pertama, huruf mim yang ada pada famun boleh buang ketika idhafat? Mana tak pasti, tapi rasanya ya. Sebab kalau tak idhafat, macam mana nak ajar huruf fa saja? Sebab kalau kita jumpa yang kata fihi, kadang kita jumpa fihi tu bukan maksudnya padanya. Fihi tu mulutnya. Fihi. Maksudnya mim, kalau maksudnya kalau ketika dia mufrad tanpa idhafah dia mesti ada mim. Sebab takkan huruf fa semata-mata. Apa maksud bait? Zul aqli yashqa fi an-na'imi bi aqlihi wa akhul jahalati fi syaqawati yan'amu. Maksudnya kata kalau orang yang berakal ni, sebab dia gunakan akal dia seolah-olah dia nampak macam berat lah. Yashqa ni terseksa. Orang ada akal, tapi orang yang jahil di mana gunakan akal dia, nampak macam yan'amu, dia macam bersenang-senang lah. Tapi bersenang-senang sebenarnya dia tak ada apa-apa pun, dia tak dapat nikmat. Yang seterusnya, kenapa asma' khamsah i'rab dengan huruf abu, tak buat abuka? Kenapa tak abuka? Kalau illah secara khusus tak pastilah, tapi dalam memang dia ada panggil, dia ada dalam ada khilaf secara panjang lebarnya, adakah i'rab dia perlu dengan baris ataupun dengan huruf. Tapi sekarang ni kita ngaji yang bahagian rajihnya lah, yang rajihnya dengan huruf. Jadi anda tak tahu lah dari segi illah kenapa dia pilih huruf bukan dengan baris tu, anda tak pasti. Anda cuba tengok balik lah untuk soalan yang terakhir ni. Yang terakhir ni memang kira ni mutamayyiz ni. Nak jawab kemudian lah. Tapi soalan dia kreatif lah, dia tanya kenapa nun tu, kata nun tu iwadun anit tanwin al-muslimuna, tapi ada alif lam. Alif lam
Bila ada alif lam ketika mufrad, kita ada sebut al-muslimun. Tak sebut kan? Kita akan sebut al-muslimu. Kenapa dia kata kenapa nun tu ganti pada tanwin tapi ada alif lam? Padahal ketika makrifah tak perlu lagi, tak perlu kita ada tanwin. Tu soalan dia. Ada orang boleh jawab? Simpan. Cuba cari. Ada lagi anak ingatkan ada soalan yang akan sampai tapi tak sampai. Tapi anda tak tulis. Anda tulis. Cuba tengok contoh tasniah. Anda ingat ada soalan yang akan sampai tapi tak sampai. Tapi lebih kurang lah kalau dia tanya tu pun level sama lah. Dekat alif tu tasniah najaha at-talibani, tapi yang sebelah tu az-zaidani. Apa yang pelik? Az-zaidani apa yang pelik? Zaidun orang. Perlu tak ada alif lam? Tak ada soalan tu kan? Cuba carilah jawapan insya-Allah minggu depan. Dengan ni. Kenapa Zaidun ketika mufrad kita tak sebut al-Zaidun, Muhammadun kita tak sebut Muhammadun, al-Muhammadu, tapi bila jadi musanna kita akan sebut al-Muhammadani, kita akan sebut az-Zaidani, kita akan sebut al-Ahmadani, kita akan sebut seterusnya. Kenapa nama orang ketika tasniah kita kena bubuh alif lam? Itu adalah soalan dia. Begitu juga ketika jamak az-Zaiduna, al-Muhammaduna. Ada soalan ni? Ada soalan? Ada Syekh Hisham lepas ni. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nasta'udzinuka ma 'allamtana fardud ilaina 'inda hajatina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.